Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita teruskan siri ulang kaji UPKK bagi subjek sirah, yang mana kita masih lagi di pelajaran sirah untuk tahun 4. Okey, yang mana kita akan masuk kepada pelajaran yang kedua, iaitu Pembangunan Negara Islam Unit 1, Pembinaan Masjid. Okey, pembinaan masjid, yang mana kita tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membina satu masjid, dan di tempat itulah, di masjid itulah terdapatnya beberapa kepentingan ataupun beberapa perkara-perkara yang dilakukan di dalam masjid itu. Okey. Dan antara masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan kita akan bincangkan apa peranan-peranan masjid tersebut. Okey. Yang pertama adalah Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-13 kerasulan Rasulullah, semasa berhijrah ke semasa peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah, pada tahun ke-13 kerasulan tu. Dan okey. Dan dia dibina pada 8 Rabiul Awal. Rasulullah berhenti di Quba lalu mendirikan Masjid Quba. Dalam perjalanan nak pergi berhijrah ke peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah berhenti di Quba dan mendirikan masjid di Quba. Okey. Seterusnya, dan Masjid Quba ini didirikan atas dasar takwa, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Sambung ayat dia, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Maksudnya sesungguhnya kerana Masjid Quba itu telah dibina atas dasar takwa dari mula ia wujud. Okey. Itu berkaitan dengan Masjid Quba. Dan bahan binaan. Okey, bahan binaan sebagai tambahan, bahan binaan untuk Masjid Quba ini berasaskan batang dan pelepah kurma. Dibuat daripada batang dan pelepah kurma. Itu asas dia. Okey. Kemudian Masjid Nabawi. Okey, ataupun yang dikenali juga dengan Masjid Nabi. Okey, tempat suci yang kedua dalam Islam, terletaknya di Madinah. Tempat suci yang kedua dalam Islam terletak di Madinah. Yang pertama apa? Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah yang terletaknya Kaabah di dalamnya, kan. Itu tempat suci yang pertama. Dan Masjidil Nabawi atau Masjid Nabi ini adalah tempat suci yang kedua dalam Islam, terletak di Madinah. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeli tanah daripada dua orang anak yatim, iaitu Sahlin dan Suhail bin Amru, dan mendirikan masjid di atasnya dengan kerjasama umat Islam secara gotong royong. Okey, so kita tahu Rasulullah pergi ke Madinah, disambut oleh orang Madinah daripada orang-orang yang telah Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin ni orang yang telah berhijrah. Kita tahu dalam peristiwa hijrah Rasulullah suruh
orang-orang Islam dekat Mekah pergi dulu secara beransur-ansur. So, bila Rasulullah dan Saidina Abu Bakar sampai dekat Madinah tu, maka dah ada orang-orang Mekah yang menunggu Rasulullah kat sana. Okay? So, bila Rasulullah sampai, apa yang Rasulullah buat adalah perkara yang penting. Rasulullah rasa kena buat adalah dengan mendirikan masjid. Sebab masjid itulah sebagai pusat pentadbiran, tempat untuk belajar, tempat macam-macam benda boleh buat dekat masjid. Okay, so Rasulullah beli tanah daripada dua orang anak yatim ni dan dirikan masjid dekat situ. Okay, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fil masjidil haram mi'atu alfi salatin wa salatun fil masjidi alfu salatin wa fi baitil muqaddisi khamsumi'ati salatin. Hadis riwayat Baihaqi, maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sekali solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali solat di tempat lain. Dan pahala sekali solat di masjidku, iaitu Masjid Nabawi, Rasulullah guna perkataan masjidi, masjidku, iaitu Masjid Nabawi, sama dengan 1,000 kali solat di tempat lain. Dan pahala sekali solat di Masjid Al-Muqaddis dekat Palestin sama seperti 500 kali solat di tempat lain. Itu kelebihan solat di 3 masjid yang utama ni. Okey. Seterusnya Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram. Okey, tempat suci yang pertama dalam Islam dan terletak di Mekah. Itu terletak di Mekah. Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, dinamakan dengan Baitullahul Haram ataupun disebut juga dengan Baitullah, rumah Allah. Okey. Yang ketiga, letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terletaknya Kaabah dekat tengah-tengah masjid tu ada Kaabah. Dekat situlah orang tawaf, dekat situlah Kaabah tu jugalah menjadi panduan kiblat untuk kita solat. Walaupun di mana kita berada, kena menghadap ke arah kiblat yang sama. Okey. Dan yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maksudnya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan atau rumah yang dibangunkan untuk tempat beribadat bagi manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Okey. Okay, kita tengok peranan masjid dalam pembangunan negara Islam. Peranan masjid dalam pembangunan negara Islam. Okay, yang pertama, pusat ekonomi atau pengurusan. Dekat masjid lah terjadinya pusat tempat untuk menguruskan zakat, harta wakaf, jizyah. Jizyah ni cukai, ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Semuanya diuruskan di masjid. Okey, seterusnya pusat kemasyarakatan. Pusat kemasyarakatan, iaitu pusat kemasyarakatan ni adalah tempat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, memupuk perpaduan umat dan merancang pembangunan negara. Kita juga menjadi pusat kemasyarakatan kenapa? Bila orang pergi berkumpul dekat masjid, maka di situlah kita akan bertegur sapa, bertanyakan khabar dengan kawan-kawan ataupun jemaah-jemaah lain yang pergi ke masjid. Itu akan memupuk persaudaraan
memupuk kasih sayang di antara masyarakat dan memupuk persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam lah. Okey, seterusnya, lambang perpaduan umat Islam daripada zaman Rasulullah hingga ke hari ini. Okey, lambang persaudaraan umat Islam, masjid tu jadi lambang perpaduan umat Islam daripada zaman Rasulullah hingga ke hari ini. Daripada mula Rasulullah buat Masjid Nabawi itu, itulah perpaduannya, bersatu hati di antara umat Islam. Apa-apa nak buat bila kumpul dekat masjid, macam-macam perbincangan, macam-macam idea yang timbul. Okey. Kemudian seterusnya, pusat pendidikan. Okey, pusat pendidikan. Okey, program mendidik serta menyampaikan ilmu kepada manusia dilakukan di masjid. Sama juga daripada zaman Rasulullah, pusat tarbiyah ilmu itu berlaku di masjid sampailah sekarang. Kita juga ada, kadang-kadang ada lepas maghrib ada orang bagi ceramah agama, soal jawab agama dan sebagainya. Itu adalah satu daripada metod pendidikan lah. Kemudian membenarkan umat Islam untuk beriktikaf bagi yang ingin menuntut ilmu. Iktikaf ni maksudnya kita duduk, kita masuk ke dalam masjid dengan cara kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hazal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. So, kalau kita masuk masjid tanpa berniat iktikaf, kita duduk dalam masjid, kita tak akan dapat pahala. Kalau kita niat iktikaf, walaupun kita masuk je, duduk je, kita akan dapat pahala iktikaf tadi. Apatah lagi kalau kita berniat iktikaf, lepas tu menuntut ilmu pula, lagi banyak pahala. Okey, kemudian pusat ibadah. Okey, pusat ibadah ni memang satu tujuan yang utamalah bila kita ke masjid untuk solat 5 waktu, beriktikaf, berzikir, membaca Al-Quran dan segala apa yang ibadat-ibadat yang sesuai untuk dilakukan di masjid. Okey, kemudian masjid juga menjadi pusat politik. Kalau zaman Rasulullah menjadi tempat untuk merancang strategi peperangan ataupun tempat pameran senjata. Okay? Kemudian ada peranan masjid juga adalah pusat seni ataupun pusat kesenian, iaitu ada sebagai tempat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran dan qasidah. Okey, macam sekarang pun kita banyak menganjurkan, kalau dululah sebelum musim Covid ni, kita ada menganjurkan pertandingan musabaqah Al-Quran ataupun tilawah Al-Quran yang bertempat di masjid-masjid ataupun tempat yang lebih besar daripada dewan-dewan besar ke sebagainya. Tapi dekat masjid juga ada dilakukan untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan qasidah. Okey, qasidah ni berlaku sejak zaman Nabi lagi. Dah ada qasidah sebab kita tahu orang Arab ni dia memang suka bersyair, berqasidah, memuji seseorang. Ada sahabat yang bersyair memuji Nabi, ada sahabat yang bersyair memuji sahabat-sahabat yang lain. Okay. Ada yang ingin menghiburkan hati. Okay. Tak salah, tapi jangan melampaui batas. Okey. Kemudian saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk pembangunan negara Islam pelajaran yang kedua di unit 1, iaitu berkaitan dengan pembinaan masjid. Dan saya mohon maaf sekiranya ada keterlanjuran, kesilapan kata-kata dan sebagainya. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang, yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat.